Assalamualaikum, kawan-kawan. Hari ini, kita akan mengembara ke masa lalu untuk mendengar kisah-kisah hebat tentang seorang insan yang sangat istimewa. Nabi Muhammad SAW, baginda adalah nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Mari kita mulakan perjalanan kita. Kisah pertama kita bermula di sebuah kota bernama Mekah pada tahun gajah. Ketika itulah, seorang bayi lelaki yang komel dilahirkan. Ibunya bernama Aminah, dan ayahnya bernama Abdullah. Malangnya, ayah baginda telah meninggal dunia sebelum baginda dilahirkan. Bayi itu diberi nama Muhammad, yang bermaksud yang terpuji. Seluruh alam bergembira dengan kelahirannya. Sejak kecil lagi, Muhammad sudah menunjukkan sifat-sifat yang luar biasa. Baginda sangat jujur, baik hati, dan suka menolong orang lain. Semua orang di Mekah, baik tua maupun muda, sangat menyayangi baginda. Mereka menggelar baginda Alamin, yang bermaksud yang dipercayai. Bayangkan, kalau kawan-kawan pinjamkan mainan kepada seseorang, kawan-kawan pasti mahu orang itu seorang yang jujur seperti Nabi Muhammad, kan? Baginda tidak pernah berbohong. Walaupun sekali, ketika remaja, Nabi Muhammad bekerja sebagai pengembala kambing. Sambil menjaga kambing-kambingnya, baginda suka merenung keindahan ciptaan Allah. Baginda melihat langit yang biru, awan yang putih, dan bintang-bintang yang berkelipan di waktu malam. Semua ini membuatkan baginda berpikir tentang kebesaran Tuhan yang menciptakan segalanya. Baginda juga belajar tentang kesabaran dan tanggung jawab semasa menjadi pengembala. Apabila dewasa, Nabi Muhammad mula berniaga. Baginda berniaga dengan sangat jujur. Baginda tidak pernah menipu dalam timbangan atau meletakkan harga yang terlalu mahal. Karena kejujurannya, perniagaannya menjadi sangat maju. Seorang wanita kaya dan baik hati bernama Khadijah mendengar tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Beliau sangat kagum dan akhirnya mereka pun berkahwin. Khadijah menjadi istri yang sangat menyayangi dan sentiasa menyokong Nabi Muhammad dalam apa jua keadaan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Nabi Muhammad sedang beribadah di dalam Gua Hiro, sesuatu yang luar biasa terjadi. Malaikat Jibril datang menemui baginda. Pada mulanya, baginda sangat terkejut dan takut, tetapi malaikat Jibril memeluk baginda dan menyampaikan wahyu pertama daripada Allah. Iqra, yang bermaksud bacalah. Itulah saat Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasulullah, utusan Allah. Umur baginda ketika itu adalah 40 tahun. Tugas Nabi Muhammad sangat berat. Baginda perlu mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala. Pada mulanya, hanya segelintir orang yang percaya kepada baginda, seperti istri baginda Khadijah, sahabat baiknya Abu Bakar, dan sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ramai orang di Mekah yang menentang ajaran baginda. Mereka mengejek, menghina, dan menyakiti Nabi Muhammad serta para pengikutnya. Tetapi, adakah Nabi Muhammad berputus asa? Tidak sama sekali. Baginda tetap sabar dan terus berdakwah dengan lemah lembut. Baginda mengajar kita untuk sentiasa berbuat baik, walaupun kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Satu hari, ada seorang wanita tua yang selalu membuang sampah di laluan Nabi. Setiap kali Nabi lalu, wanita itu akan membaling sampah ke arah baginda. Namun, Nabi tidak pernah membalas. Baginda hanya tersenyum dan membersihkan dirinya. Suatu hari, wanita itu jatuh sakit. Siapakah orang pertama yang datang menziarahinya? Ya, Nabi Muhammad. Baginda membawa makanan dan membersihkan rumah wanita itu. Wanita itu sangat terharu dengan kebaikan Nabi dan akhirnya memeluk Islam. Hebat kan? Kisah seterusnya adalah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini adalah satu perjalanan ajaib yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Pada satu malam, Nabi dibawa dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam sekelip mata. Perjalanan ini dipanggil Isra. Dari sana, baginda dinaikkan ke langit hingga ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ke langit ini pula dipanggil Mi'raj. Dalam perjalanan inilah Nabi Muhammad menerima perintah salat 5 waktu yang kita tunaikan setiap hari. Karena penentangan yang semakin hebat di Mekah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk berhijrah ke sebuah kota bernama Madinah. Perjalanan hijrah ini sangat mencabar dan berbahaya. Kaum kafir Quraisy Kuba untuk menghalang dan menangkap Nabi dan sahabatnya, Abu Bakar, terpaksa bersembunyi di dalam sebuah gua bernama Gua Dar. Dengan kuasa Allah, seekor labah-labah membuat sarang di mulut gua, dan seekor burung merpati pula bertelur di situ. Apabila orang-orang kafir tiba, mereka melihat sarang laba-laba dan telur burung itu. Lalu mereka pikir tiada sesiapa di dalam gua. Allah telah melindungi nabinya. Apabila Nabi Muhammad tiba di Madinah, penduduk di sana menyambut baginda
dengan penuh kegembiraan. Mereka menyanyikan lagu Tala al-Badru Alaina. Di Madinah, Nabi membina sebuah masjid yang menjadi pusat ibadah dan kemasyarakatan. Baginda juga mempersaudarakan kaum muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Ansor, yaitu penduduk asal Madinah. Mereka hidup aman damai dan saling bantu-membantu. Nabi mengajar mereka tentang kasih sayang, persaudaraan, dan keadilan. Nabi Muhammad bukan sahaja seorang nabi, tetapi juga seorang pemimpin yang hebat. Baginda sangat mengambil berat tentang semua orang, termasuk kanak-kanak, orang miskin, dan hayuan. Nabi sangat suka kepada kanak-kanak. Baginda sering bergurau, bermain, dan memeluk mereka. Baginda juga pernah memendekkan sholatnya karena mendengar tangisan seorang bayi. Baginda tidak mahu menyusahkan ibu bayi itu. Nabi juga mengajar kita untuk menyayangi hayuan. Baginda melarang kita menyakiti atau membebankan hayuan. Pernah sekali, Nabi melihat seekor unta yang kurus dan kelihatan sedih. Nabi menasihati pemilik unta itu supaya menjaga untanya dengan baik dan tidak membiarkannya kelaparan. Kawan-kawan, Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan dua pusaka yang sangat berharga untuk kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu segala ajaran dan perbuatan baginda. Dengan berpegang kepada kedua-duanya, kita pasti tidak akan sesat. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan terbaik untuk kita semua. Sifat-sifat mulianya seperti jujur, sabar, pemaaf, penyayang, dan adil patut kita contohi dalam kehidupan seharian kita. Marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadi seperti baginda dan sentiasa berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah-kisah ini memberi inspirasi kepada kawan-kawan semua untuk menjadi insan yang lebih baik. Terima kasih karena menonton. Jangan lupa untuk kongsi video ini dengan kawan-kawan yang lain ya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.